Langit dan bumi adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Langit dan bumi sentiasa patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap detik waktu, masa dan juga saat. Ketika mana gempa bumi datang menyapa, tsunami yang pernah berlaku melemas dan mematikan manusia, ketika mana para korban bergelimpangan meninggal dunia, bangunan yang angkuh berdiri hancur menjadi tanah, ketika mana wanita menjadi janda dan anak-anak kehilangan kedua ibu bapa yang dicinta, pada saat ini, saat yang menakutkan ini, hendaklah semua kita, sama ada yang diuji dengan gempa ataupun tidak, hendaklah kita semua kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengingati akhirat, segera bertaubat, perbanyakkan ibadah dan tidak tertipu lagi dengan dunia yang fana sebentar cuma. Ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan ketika mana berlakunya gempa bumi. Pertama, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebut, Allah mengizinkan bumi bernafas sehingga menjadi gempa yang sangat dahsyat, sehingga dengan hal itu terjadi, manusia mereka takut kepada Allah, mereka kembali bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, perbanyakkan zikir dan istighfar kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan ubat yang paling mujarab, yang terbaik untuk mengubati bencana adalah perbanyakkan tasbih. Imam Suyuti pula menyebut hal itu kerana zikir dapat mengangkat azab dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Allah bercerita mengenai Yunus alaihi salam. Maka kalau sekiranya dia, yakni Yunus, tidak termasuk dalam orang yang banyak mengingati Allah, nescaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampailah hari berbangkit. Renungkan sepotong lagi firman Allah, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka orang yang meminta keampunan Allah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa ada dua hal yang dapat melindungi manusia daripada azab, kemurkaan dan juga gempa. Pertama, bila baginda SAW ada di tengah-tengah kita, dan ia hanya bersifat sementara kerana Rasulullah SAW akan meninggal pergi. Yang kedua ialah istighfar, permohonan keampunan kita kepada Allah, dan kita meninggalkan segala dosa, dan ini bersifat selamanya sehinggalah pada hari kebangkitan nanti. Dan yang ketiga, perlulah kita sama-sama menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kerana apa yang berlaku hari ini, kemurkaan Allah, gempa, adalah kerana hasil daripada tangan-tangan manusia yang banyak berdosa, melakukan maksiat, sehingga rosak langit dan daratan, hasil daripada tangan-tangan kita. Kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dan menyelamatkan kita semua.